pasal pasal DNA. DNA lah yang menjadikan kita seperti mana kita sekarang ni. Rupa kita macam mana? Hidung mancung, rambut kerinting. Get. So setiap unit dalam DNA ni terbahagi kepada tiga. Mana highlighter? Okey. Yang pertama, dia tak nak detect jari lah. Pen. Pen pun dia tak nak detect. Kejap cikgu ambil dia punya pen. Mengada-ngada pula dia tak mau detect. Aduh. Sorry, iklan sebentar. So dekat sini kita ada Eli Rezwan masuk. Fatin Adila masuk. Okey. So nanti ingatkan cikgu ya, siapa yang baru masuk cikgu takkan di attendance lagi. Okey, Syafiqah pun masuk. Okey. So kita sekarang ni tengah bercerita pasal DNA tau. So DNA ni terbahagi kepada tiga. Mana tadi? So DNA ni, automatic terus detect. Gas bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. Itu yang ada daripada DNA. DNA ni dia terdiri daripada dua rantai berpintal. Kalau you nampak DNA pattern macam ni Alah dah tak boleh nak zoom dah. DNA ni, sekejap, kita tekan sini. Dia bentuk dia berpintal macam ni. Okey. So DNA terdiri daripada dua rantai polinukleotida yang berpintal anti-selari antara satu sama lain membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda dua. Helix ganda dua tu macam ni. Dia berbentuk helix macam you pintal. Pintal sesuatu tu. So dia berbentuk helix. Itulah DNA. Kalau dalam cerita-cerita Marvel ke, macam mana berlakunya mutasi, dia berlaku mutasi ni berlaku pada DNA tau. Bila DNA kita ni bermutasi, itulah jadi lain. Macam Hulk ke, kan? Macam apa? Cerita Spiderman ke, tiba-tiba terganggu dia punya DNA, boleh pula berjalan dekat dinding. So, mutasi berlaku pada DNA ni. Kemudian, gen. Okey. Gen ataupun kalau ni kita genetik lah ni. Okey, gen. So, gen ni dia adalah unit asas pewarisan. Inilah yang menentukan ciri-ciri individu. Okey. So, gen berfungsi mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma. Contohnya kalau macam untuk manusia lah. Manusia kebolehan ada yang boleh gulung lidah, ada yang tak boleh gulung lidah. Hari tu kat kelas cikgu ada suruh cikgu try buat. Siapa yang boleh gulung lidah, siapa yang tak boleh gulung lidah. Serius, cikgu cuma boleh gulung macam ni yang bentuk U tau. Tapi ada yang boleh gulung lidah, dia punya bentuk lidah macam ni. Bentuk W tau. Itu special. Siapa boleh buat? Gulung lidah bentuk W. Cikgu tak tahu macam mana dia buat tapi bentuk W tau. Cikgu boleh buat bentuk U je. Okay. So, itu kalau macam contoh lah. Kalau macam untuk tumbuhan ke, kalau tumbuhan dia punya bentuk biji apa? Bentuk biji. And then kalau macam untuk binatang tu warna bulu. Contohnya macam kucing. Kalau macam kucing, seekor kucing hitam, seekor kucing putih, tu anak keluar. Ada yang hitam putih, ada yang putih sahaja, ada yang hitam sahaja. Ataupun contoh kalau kucing tu putih belang oren, lepas tu dia kahwin dengan kucing hitam. Lepas tu nanti keluar anak dia, ada yang putih oren, ada yang putih hitam. Kan? Ataupun yang hitam sahaja ataupun oren sahaja. Itu yang berkaitan dengan genetik. Okey, ataupun gen. Okey, gen tersusun sebagai segmen pada DNA di sepanjang kromosom. Okey, so maksudnya dalam DNA kita ni, molekul DNA ada beribu-ribu gen dalam tu. Macam-macam genetik. Dekat sikit sini ada genetik, okey, ni untuk mata, ini gen untuk rambut.
kebolehan-kebolehan tu. Okey, ini genetik. Kita tengok pada struktur kromosom pula. Okey. Struktur kromosom. Sebenarnya kita ada satu bahagian di mana sebelah tu dia ada macam dia bersambung tak? Dia umpama macam kita ikat sesuatu. Jap. Okey, dia ibarat macam ni tau. Satu ni satu kromatik. Okey, kromatik ni dia wujud sebagai kembar tau. Sekejap. Ya. Ni dia bentuk dia macam ni. Nampak tak? Macam itu. Okey. Dan satu kromatik ni kat tengah-tengah tu kita panggil centomer. Yang melekat tu, kita panggil sebagai centomer. Dan kromatik ni dia kembar. Dia memang dua. Dia kembar. Okey. Dan dekat kromatik ni, dekat sini, umpama macam, okey, jap. Cikgu ambil. Dekat satu kromatik ni, dia ada gen tau. Macam-macam gen ada. Contoh ni color purple. Okey, yang color purple dekat sebelah sini. Yang ini contoh, ini gen untuk memprogramkan warna kulit. Contoh macam mak kita kulit warna putih. Cantik. Macam cikgu tak cakap lah putih tu cantik. Tapi semua kulit cantik. Dia macam mana nak cakap Kalau kulit tu, kalau your mom muka cerah, okey tu putih, anaknya berkemungkinan akan putih juga. Kalau macam your parents macam apa? Ayah cikgu warna kulit sawo matang tau. Bila sawo matang, mak cikgu jenis kalau putih. So, dia akan dibawa. Cikgu putih tapi adik cikgu sawo matang. Adik cikgu yang lelaki lah. Okey, so dekat sini dia punya ni ada gen yang membawa warna kulit. Lepas tu ada pula gen yang lain pula. Genetik lain. Kat sini. Bawah mungkin lah. So kat sini warna lain lah. Cikgu just nak membezakan warna lain. Okey, so yang ini boleh jadi gen yang memprogramkan warna rambut pula. Contoh macam kalau warna rambut Asia warna hitam. Rambut cikgu hitam, anak cikgu pun boleh jadi rambut warna hitam juga. Sebab dekat dalam kromatik ni dia ada gen. Gen ni yang dibawa. Okey. Kemudian setiap kromosom mempunyai beberapa gen iaitu 200 sehingga 300 gen bagi setiap kromosom. Setiap kromosom ni dalam ni ada hampir 200 ke 300 gen dalam dia. Macam-macam maklumat ada dalam tu. Okey. So next. Kaitan antara kromosom DNA dengan gen. Okey. So, setiap spesies dalam dunia ni ada bilangan kromosom yang tetap. Okey, setiap sel soma yang normal, yang normal dia ada 46 kromosom lah. Itu kena ingat. Okey, setiap kromosom wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Yang inilah cikgu cakap ni. Kromosom ni dia sentiasa berpasangan. Mengikut bentuk dan saiz yang serupa, pasangan kromosom ini dikenali sebagai kromosom homolog. Okey. Kromosom homolog manusia boleh disusun berdasarkan bentuk dan juga saiz dia. Contoh macam ni. Okey, kita ada kriotip lelaki dan kriotip perempuan. So yang ni adalah kromosom lah. So kromosom dia ada 1, 2, 3, okey 22. Ni XY. Yang hujung ni lah sebenarnya yang menentukan lelaki ke perempuan. Kalau lelaki, dia hujung last kali ni dia ada XY. Kalau perempuan, dia XX. Dia punya kromosom dia. Okey. Autosom, kromosom. Okey. Apa itu autosom dan juga kromosom? Okey, so dalam sel manusia ni, kromosom ni dibagi kepada dua. Iaitu kita ada autosom dan juga kromosom seks. Okey. Autosom ni dia membawa genetik. Contoh macam seperti warna mata,
kita punya kebolehan gulung lidah, kita punya jenis rambut. Itu autosom yang bawa. Okey, autosom yang bawa ini sifat-sifat. Okey. Kalau kromosom seks pula, okey, kromosom seks ni lah yang membawa genetik ataupun gen yang menentukan jantina. Sama ada lelaki ataupun perempuan. So ingat, kromosom ada dua, autosom, kromosom seks. Autosom dia tentukan sifat. Kalau kromosom seks, okey, dia tentukan jantina. Dia tentukan seks. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Nampak ni, kromosom ada dua, kromosom seks, autosom. Okey, kromosom seks ada dua, kromosom seks X biasanya untuk perempuan. Dia ada dua, X dengan Y. Kalau XX dia jadi perempuan, kalau XY dia jadi lelaki. Ingat Y cuma ada dekat lelaki sahaja. Jadi lelaki yang akan tentukan sama ada baby yang dilahirkan nanti tu lelaki ataupun perempuan. Sebab genetik lelaki ni, genetik Y ni, lelaki je yang ada. Perempuan tak ada. Macam cikgu tunjuk tadi, perempuan XX, lelaki XY. Okey, sekarang ni kita pergi dekat mitosis, meiosis. Untuk mitosis dengan meiosis ni, cikgu rasa kalau cikgu terang. Okey. Sebenarnya mitosis, meiosis ini adalah proses pembelahan. Pembahagian sel. Okey, so kita ada dua sebenarnya. Mitosis, meiosis. Kalau mitosis ni proses pembahagian sel yang membentuk dua sel induk yang seiras, yang sama. So setiap satunya mempunyai bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Sebenarnya mitosis ni contohlah macam kalau kita luka, kalau contohlah tangan kita luka ke, okey, dekat situ akan berlakunya mitosis. Pembahagian sel. Kalau tak, you punya tangan takkan ni tau. Tak baik. Okey, itu kalau untuk mitosis. Kita lagi satu meiosis. Kita teruskan dulu. Mitosis berlaku dalam sel soma, dalam badan manusia dan juga haiwan. Sel soma ni adalah sel badan lah. Okey, mitosis juga berlaku dalam tisu meristem seperti di hujung akar dan juga pucuk tumbuhan. So maksudnya bukan manusia saja berlaku mitosis, dalam tumbuhan dan juga haiwan pun berlaku juga. Okey, so yang ini cikgu tunjuk video lah sebab yang ini dia banyak. Sekejap cikgu discard dulu. Cikgu nak tunjuk satu video berkaitan mitosis dan juga meiosis supaya awak nampak gambarannya lebih jelas. Macam mana mitosis ni berlaku, macam mana meiosis ni berlaku. Mitosis untuk pembahagian sama rata itu untuk macam untuk luka ke, untuk sel-sel biasa. Tapi kalau untuk mitosis banyak ni proses dia. Banyak. Okey, cikgu tunjuk video je lah. Kejap kita pergi dekat YouTube. Cikgu stop sharing. So far ada apa-apa pertanyaan tak? Okey ke? Anak-anak sekalian, siapa yang baru masuk tadi? Siapa yang baru masuk tadi? Tulis nama dekat chat. Senang sikit cikgu nak tanda attendance. Lambatnya. Internet. Dah tulis ke nama? Okey, Ani Suhana. Ada lagi seorang tadi yang baru masuk sekali dengan Ani Suhana. Ini dia. Mitosis dan juga meiosis. Nur Ani Suhana. Oh, Ani Suhana. Okey.
cikgu share screen. Share screen, share a window lah. Bukan window, cancel. Share a tab. Okay, apa itu proses mitosis dan kepentingannya? Sekejap. Dengar suara tak? Okey, kita jumpa lagi pada kali ini dengan tajuk mitosis, iaitu proses pembahagian sel. Okey. Ni mitosis ya. Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Mitosis adalah proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras dengan bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama seperti sel induk. Pada manusia, mitosis akan berlaku dalam sel soma iaitu seluruh badan, dan pada tumbuhan akan berlaku di tisu meristem yang terdapat pada hujung akar dan pucuk tumbuhan. Okey, tak nak buang masa, jom kita pergi tengok apa fasa yang ada dalam mitosis. Jom. So ini fasa-fasa yang ada dalam mitosis. Dia punya proses dia. Proses dia sama je tau. Kromosom dalam nukleus mengecut, memendek dan berlingkar. Setiap kromosom terdiri daripada sepasang kromatid kembar yang bersambung pada sentroma. Gentian gelendong mula terbentuk dan memanjang antara sentriol dalam sitoplasma. Setiap pasangan sentriol berpindah ke kutub sel bertentangan. Dalam kebanyakan sel tumbuhan, gentian gelendong terbentuk tanpa sentriol. Pada peringkat akhir profasa, nukleolus hilang dan membran nukleus terurai. Profasa. Yang kedua adalah metafasa. Fasa yang kedua dalam mitosis ialah metafasa. Kromatid terikat dengan gentian gelendong pada sentromanya. Sekarang, sentroma semua kromosom tersusun sebaris di tengah-tengah sel pada satah khatulistiwa. Ketika ini, kromatid kembar masih terikat antara satu sama lain di sentroma. Terikat. Lepas itu, anafasa pula. Terpecah. Semasa anafasa, sentroma membagi kepada dua dan kromatid kembar berpisah. Gentian gelendong mula mengecut dan memendek. Ini menyebabkan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Kromatid yang telah berpisah ini dikenali sebagai kromosom anak. Pada akhir fasa ini, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang sama. So ini set dia sama. Yang ketiga, telofasa. Telofasa bermula apabila kedua-dua set kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Kromosom membuka lingkaran dan memanjang semula. Pada masa ini, kromosom kelihatan seperti struktur berbenang halus kromatin semula. Gentian gelendong mula menghilang dan membran nukleus baru terbentuk. Dah jadi Nukleolus dua. terbentuk semula dalam setiap nukleus. Dengan ini, proses mitosis akan tamat dan menjalani sitokinesis. Sitokinesis dia terpecah dua. Sitokinesis. Sitokinesis ialah pembahagian sitoplasma yang berlaku pada akhir fasa telofasa. Melalui sitokinesis, sel anak memperoleh semua organel, nutrien dan bahan lain yang diperlukan oleh sel untuk meneruskan hidup. Selain daripada menghasilkan sel baru, mitosis juga penting untuk menggantikan sel-sel rosak ataupun sel yang mati. Okey, bye. Sampai jumpa lagi. Okey. So sel-sel yang dah rosak ataupun sel-sel mati. Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. Stop. That's so crazy. I went from selling to my town to Dia tak mau stop. Okey. So itu adalah proses untuk mitosis. So proses mitosis tadi ada berapa? Berapa step tadi?
Kita ada first profasa, metafasa, anafasa. Betul tak? And then last sekali dia jadi telofasa. Profasa, metafasa, anafasa dan juga last sekali telofasa. Ada 4 semuanya. Daripada first, dia susun dulu and then dia pecah. Lepas tu dia tarik. Sekejap cikgu share screen lah. Share screen semula. Okay, proses ni memang antara proses yang paling popular lah. Paling popular untuk bab ni. Mitosis dengan meiosis. Okey. Mana tadi? Okey. So, mitosis. Okey. Mitosis tadi first, dia profasa di mana kita punya ni mula bergerak. Okey, kemudian dia susun. Lepas susun dia pecah. Senang je aku sebut Tapi nak bagi awak nampak dia punya gambaran lah. Okey, so first daripada yang panjang tu, okey, dia akan mengecut, dia akan memendek dan menebal. Okey, nampak ni? Kita punya kromosom ni memendek, menebal. Kemudian kita punya jentian gelendong ni akan mula mengikat dia. Lepas ikat, dia pun terpisah lagu ni. Dah terpisah dah dia. Membahagi 2. Okey, setiap kromatik kembar terpisah. Bergerak ke kutub sel. So, nampak ni dia akan bergerak ke sini. Nampak tadi dia tarik. Dia tarik. Tapi tak ada bunyi macam tu lah. So, ini profasa. Yang last kali tadi. Last kali. Starting with profasa, sorry. Kemudian metafasa. Dia nak start ikat. Okey, kemudian dia pecahkan. Ini anafasa. Dan, meiosis terus. Okey, lepas metafasa ni tadi. Okey. Lepas anafasa ni dia akan tarik, pecah dan dia akan memecah. Menjadi 2. So, menjadi 2. Apa tadi? 2 sel baru. Okey, itu untuk meiosis. Next, kita pergi kepada meiosis. Mitosis. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Nama dekat-dekat. Meiosis pula. Okey, meiosis ni dia terjadi apabila proses sel membahagi menjadi 4 sel anak. Kalau macam tadi, okey, mitosis dia membelah menjadi 2 sel anak yang seiras. Okey, yang sama. Kalau meiosis, okey, meiosis proses apabila sel membahagi menjadi 4 sel anak. 4 sel anak yang tidak seiras. Dengan setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, ini meiosis. So, meiosis ni dia berlaku dalam sel pembiakan untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seks. So, meiosis ni khas untuk pembiakan. So, meiosis dalam manusia berlaku dalam testis lelaki dan juga ovari perempuan. Okey, so dalam tumbuhan, meiosis pun berlaku juga sebab tumbuhan pun ada juga. Okey, berlaku dalam enter dan juga ovari. Ini kalau ingat dia kata 1 saya cikgu, dia ada berkaitan dengan organ pembiakan untuk tumbuhan. Dia pun ada juga. So, dekat tumbuhan pun berlaku juga meiosis. Mana mouse cikgu? Okey, so ini proses untuk meiosis. Proses meiosis ni pun cikgu akan tunjuk video yang samalah. Sekejap, escape. Discard. So, untuk meiosis, dia punya proses macam ni. Tadi mitosis kan? Sekarang ni kita nak tengok meiosis pula. Macam mana meiosis ni berlaku. Kalau tadi dia boleh pecah jadi 2. Sekarang ni dia boleh pecah jadi 4. Tapi 4 dia tak sama semua. Okey. Attack. Apa itu meiosis? Okey, so kita tengok meiosis pula. Tadi mitosis, ini meiosis. Okey, kali ini kita nak belajar pasal meiosis, iaitu proses di mana sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras dengan setiap satunya ada separuh daripada bilangan kromosom daripada sel induk. Jom.
Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Meiosis adalah proses pembahagian sel yang berlaku pada organ pembiakan manusia dan juga haiwan, iaitu pada testis dan juga pada ovari. Adik-adik tahu tak kat mana dua benda tu? Tahu tak? Selain daripada manusia dan Confirm haiwan, tahu. tumbuhan juga melakukan proses meiosis, iaitu berlaku pada enter dan juga pada ovari. Ovari. Dan jom kita tengok macam mana berlakunya proses meiosis tu. Meiosis akan berlaku pada dua peringkat, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tadi ada satu peringkat saja, yang ini ada dua peringkat. Peringkat yang pertama meiosis 1. Ada 4 fasa yang berlaku semasa meiosis 1. Saya mudahkan penghafalannya dengan melalui kod Pak Mat, iaitu profasa, metafasa, anafasa Pak Mat. dan telofasa. Pak Mat P. Sekarang jom kita dengar apa penjelasan bagi setiap fasa tu. Pak Mat. So P. Yang pertama, profasa. Profasa 1 bermula apabila kromosom berpintal dan memendek. Berpintal, Setiap memendek. kromosom terdiri daripada kromatik Dua kembar. kromatik kembar. Kromosom-kromosom homolog berdekatan dengan pasangan masing-masing melalui Dekat, proses dekat. sinapsis. Sinapsis. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk Induk betina. betina. Setiap pasang Pasang, terdiri daripada pasang. 4 kromatid yang disebut bivalent atau tetrad. Tetap. Pertukaran segmen tertentu rantai DNA antara dua kromatid yang bukan kembar berlaku. Proses ini dikenali sebagai pindah silang. Silang. Tapak kromatid bersilang disebut kiasma. Pindah silang berbentuk kombinasi gene yang baru dan menghasilkan variasi dalam sel. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Dua pasang sentriol bergerak ke kutub yang bertentangan. Gentian gelendung terbentuk di antara dua sentriol. Pasangan kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Kromatid masih terikat bersama di sentroma. Gentian gelendung mengecut dan menarik kromosom homolog berjauhan. Kromosom-kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Setiap kutub sel sekarang mempunyai satu set kromosom sahaja. Gentian gelendung mula menghilang ketika ini. Membran nukleus baru terbentuk dan nukleolus muncul semula. Sitokinesis berlaku untuk menghasilkan dua anak sel haploid kerana nukleus hanya mengandungi satu set kromosom. Meiosis 2 mengikut sejurus selepas sitokinesis. So bila dah terpecah dua, nanti dia masuk peringkat yang second pula. Dia pecah lagi. Meiosis 2 Ni meiosis 2 pula. pembahagian nukleus kedua juga dibahagikan kepada 4 fasa, iaitu profasa 2, Pak Mat balik metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Pak Mat. Pada peringkat ini, dua sel anak bersedia untuk membahagi. Membran nukleus dan nukleolus mula menghilang. Gentian gelendung mula terbentuk dalam setiap sel anak. Kromosom mula bergerak ke satah khatulistiwa. Lepas tu pecahkan balik. Metafasa. Metafasa 2 bermula apabila kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Kromosom terdiri daripada kromatid kembar yang terikat kepada gentian gelendung pada sentroma.
Anafasa pula. Sentroma kromatid kembar mula membahagi. Pecah pula. Pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan di sepanjang gentian gelendung. Dan last sekali. T. Telofasa. Di kutub, kromosom melepaskan pintalan dan memanjang semula. Membran nukleus dan nukleolus baru terbentuk semula. Telofasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak haploid yang akan menjadi gamet. So demikianlah cerita Dah mengenai settle. proses yang berlaku semasa meiosis. Tapi apa kepentingannya? Okey, itu untuk meiosis pula. Stop. Okey. So untuk meiosis dia ada 2 step. Sebab yang meiosis ni dia punya kromosom mula-mula dia berpasangan. Contohnya macam yang ni. Sempat lagi cikgu buat dia berpasangan macam ni. Comel tak cikgu punya? Dia berpasangan. Okey, bila berpasangan dia akan ada pindah silang. Pindah silang di mana yang ini potong, ini potong. Dia ambil ni. Dia ambil. Mana tadi yang cikgu potong? Ni. Yang ni ambil. Okey. Dah jadi macam ni. Dah jadi macam ni. Okey. Hajidah, selamat datang Hajidah. Okey. So, dia jadi macam ni. Okey, bila jadi macam ni, okey dia akan masuk yang pertama. So, meiosis yang pertama. Meiosis yang pertama adalah nak pisahkan yang ini. Kemudian mitosis yang kedua, nak pisahkan antara yang ini dengan yang ini pula. So, dia ada dua fasa. Kalau nak senang ingat perkataan Pak Mat tadi. Pak Mat di mana P yang pertama, profasa, mat, M-A-T. Metafasa, anafasa, telofasa. Ingat Pak Mat. Kat Pidin senang sikit nak ingat Pak Mat ni. Ingat Pak Mat Western. Dah lama cikgu tak boleh pergi Pak Mat Western. Nak makan. Dia punya ni. Grill, lamb grill. Stop. Okay, so itu settle meiosis dengan mitosis. Okay, banyak panjang ni. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada pewarisan. Jap. Kita tengok sini sikit lah. Ini conclusion. Conclusion ataupun kesimpulan lah. Apa beza mitosis dengan meiosis tadi? Kalau macam mitosis dia hasilkan 2 sel anak. 2. Kalau meiosis dia hasilkan 4. Okey, berlaku pada sel soma ataupun sel badan. Okey, kalau meiosis berlaku pada sel pembiakan. Highlight. So, astagfirullahalazim. Ini bukan highlight, ini highlight. Kejap. Macam mana nak highlight kuning dengan kuning? Tak nampak. Tak payahlah highlight. Astagfirullah. Jap. Stres korang tengok cikgu macam ni kan. Nak highlight, tak nak highlight. Tak payah highlight. Cikgu ambil colour lain. Warna apa? Biru lah. So berlaku pada pembiakan sel. Astagfirullahalazim. Highlighter colour biru sayang. Dapat pun highlighter colour biru. So berlaku pada sel pembiakan. Ini meiosis meiosis. Dia berlaku pada sel pembiakan. Kalau meiosis sebab dia tadi ada tukar dia punya ni kat bawah macam ni. So meiosis ni dia akan ada variasi. Kalau mitosis tadi tak ada variasi pun. Sebab dia tak ada ni tukar-tukar macam ni. Meiosis ada. Okey. So sel anak berbeza dari segi genetik. Sebab apa? Sebab dah tukar tadi. Okey, itu untuk meiosis. Sebab itulah sebab yang ni meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Sebab itulah kalau macam genetik ayah dan genetik mak bercampur, anak keluar lain sikit. Dia ambil ni sikit, dia ambil ni sikit.
Okey, so sel anak berbeza daripada sel genetik. Dia ada pindah silang yang macam cikgu tunjuk tadilah. Pindah silang. Ya, ya. Okey, dia ada pindah silang. Kalau macam mitosis, sel anak seiras dari segi genetik sama. Tak ada pindah silang. So yang ini kan, kalau soalan kadang-kadang dia suka letak dekat kertas dua cikgu. Kertas dua bahagian depan-depan tu. Depan-depan, tulis perbezaan antara meiosis dan juga mitosis. Awak kena ingatlah ni. Okay, next. Kepentingan mitosis dan meiosis. So, mitosis, tak gerak lagi ni. Nampak tak ni? Lambat sikit. Okey, mitosis ni penting untuk gantikan sel yang rosak, mati ataupun cedera. Kalau kita luka ke cedera ke mitosis ni penting. Okey. Mitosis juga berguna dalam pembiakan aseks. Pembiakan aseks ni untuk tumbuhan yang membiak secara aseks. Okey, macam ameba. Contohlah. Okey, mitosis penting untuk pertumbuhan organisma. Yes, mitosis penting untuk penghasilan gamet. Mitosis menghasilkan sel baru yang sama. Okey, sama macam sel induk. Okay, next. Pewarisan. Okay, kita tengok pewarisan pula lah. Ini pewarisan dalam manusia. So, setiap anak akan mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu ataupun bapa. Sama lah macam cikgu. Sama lah macam awak semua. Akan mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu ataupun bapa. Okay, pemindahan ciri daripada ibu dan anak dikenali sebagai pewarisan. Pewarisan. Okey, ni yang tadilah. Dekat satu kromosom tu ada apa? Ada DNA pasal hair color, ada body height, lymphoma formation, tinggi rendahnya macam mana. Kalau ayah kita tinggi, mak kita tinggi, confirm kita pun tinggi juga. Kalau mak tinggi, mak rendah, ayah tinggi sikit, kita boleh jadi di antara ataupun kita boleh jadi rendah. Dia ibarat macam kalau cikgu, ayah cikgu tinggi, mak cikgu rendah. So, cikgu kategori rendah jugalah. Cikgu ikut macam mak cikgu. Tapi adik cikgu yang perempuan seorang, tinggi lagi daripada cikgu sebab dia ikut ayah. Adik cikgu yang second last dengan yang last, dua-dua lagi tinggi daripada cikgu. Kalau dia berdiri memang cikgu kalah lah, cikgu lagi rendah. Okey. So, ciri-ciri seperti jenis rambut, warna anak mata. So, ini diwarisi diwarisi oleh anak daripada ibu dan bapa. Okey. So, benda ni semua diturunkan daripada mak bapak kita melalui gen. Gen mengawal ciri tertentu dalam satu organisma. Okey, sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. So, inilah yang mengawal ciri-ciri seseorang tersebut. Ini banyak. So, alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawal dan menutupi sel alel resesif. Yang ini banyak ni. Okey. Alel resesif pula hanya menunjukkan ciri yang dikawal apabila alel dominan tidak hadir. So, ini macam lebih kepada macam siapa yang dominan. So, itulah yang akan mengawal. Oleh itu, sel resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. Alel dominan diwakili oleh huruf besar manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil. Kat sini tak ada gambar dia. Misalnya T digunakan untuk mewakili tinggi dan T mewakili untuk rendah. Dia umpama macam okey. Contoh alel dominan dan alel resesif pada kromosom. So macam kita ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. So dia punya ni alel dominan dan juga alel resesif. Sekejap awak just bayangkanlah benda ni macam mana nak cakap alel dominan dengan alel resesif ni. Sekejap lagi tak. Ciri-ciri dan trait. Okey. Mana tadi? Okey.
Sorry. Okay. So, kita tadi ada dua tau. Ada alel dominan dengan alel resesif. So, alel dominan ni dia akan pamerkan ciri yang dikawal dia dan tutup alel resesif. Kalau alel resesif ni pula dia akan tunjuk ciri yang dikawal apabila alel dominan ni tidak hadir. So maksudnya alel resesif ni dia akan tunjukkan dia punya ciri dia apabila yang dominan ni tak ada. So oleh itu ciri resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. So maksudnya kalau contohlah ciri yang resesif ni yang dominan ada. Kalau dominan ada, dominan akan ambil alih. Okey, kalau yang resesif ni, kalau dominan tak ada, dua-dua resesif, okey, baru dia boleh tunjukkan diri dia. So, alel dominan biasanya kalau macam untuk you punya pembelajaran, okey, alel dominan ni dia akan diwakili huruf besar. Kalau resesif ni akan diwakili oleh huruf kecil. Contohnya macam yang inilah. So, A besar, A kecil, macam tu lah. Okey tak ni? Dan contoh macam kalau warna mata A, contoh macam warna mata hitam dengan warna coklat. Okey, hitam dengan coklat lain siapa dominan? Kalau dominan tu yang A, okey, dia akan ambil warna hitam. Lebih kurang macam tu lah. Kalau macam dua-dua yang dengan A, warna coklat dengan warna coklat, okey, baru boleh ada warna coklat. Kurang macam tu lah. Ciri dan trait. Okey, ciri adalah sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh genetik seperti warna mata. Okey, trait pula adalah varian bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Okey, trait untuk warna mata ialah warna hitam, warna coklat dan juga warna biru. Itu untuk trait lah. Okey. So, trait dominan, trait resesif. Okey, trait dominan, contoh macam boleh gulung lidah, warna rambut ataupun ni, cuping telinga lah. Kalau macam resesif ni, tidak boleh menggulung lidah, rambut perang muda, cuping telinga melekap. So, dalam arti kata lain, yang dominan ni yang memang selalunya ada pada semua, yang biasanya ada lah. Macam kalau apa, rambut hitam biasa. Cuping telinga bebas, ini antara contoh trait dominan ataupun trait resesif lah. Okey, mekanisme pewarisan. Banyak ni. Yang kacang pin ni cikgu malas nak masuk, boleh tak? Pewarisan. Sebab banyak ni. Mekanisme pewarisan, genotype dengan phenotype. Banyaknya. Kita dah pukul berapa? Dah 10.19 dah. Banyak sangat ni. Sekejap, cikgu diskat dulu. Okey. So, banyak. Cikgu nak masuk kat sini. Monohybrid. Banyaknya. Kromosom seks. Bab ni memang banyak. So far kan, untuk bab ni, yang mana korang rasa macam payah gila? Sajidah dah last. Cikgu dah tanda belum attendance Sajidah? Mutasi. Kalau macam yang ini. Ini skema pewarisan ni. Ke sebenarnya awak rasa macam awak tak tahu pun apa yang awak tak tahu. Macam mana tu cikgu? Maksudnya macam awak just ada gambaran, ada just benda tu macam ada tak ada macam tu. Tak tahu pun apa yang awak sendiri macam sebenarnya macam cikgu sebenarnya saya tak tahu pun apa yang saya tak tahu. Sebab kalau tahu apa yang tak tahu dia boleh keluarkan. Cikgu sebenarnya saya tak faham yang part yang ini. Cikgu saya tak faham part yang ini. Okey, tak apalah. Sebab yang ini kita just buat revision. So cikgu just pick mana yang cikgu rasa macam selalu
poin-poin yang memang orang suka tanyalah. Antaranya yang macam tadi meiosis dengan mitosis memang biasalah keluar. And then kalau yang macam kacukan ni pun ya juga. Tapi kacukan ni kita pernah lewat. Cikgu nak masuk bab mutasi ni. Sebab mutasi ni macam menarik sikit. So mutasi, sebab mutasi ni lah kita punya kita punya COVID-19 ni kan, kalau dulu COVID-19 tak seteruk sekarang sebab ada berlakunya mutasi. Saja sebab benda tu kan. Okay, so biasanya kan mutasi ni dia berlaku kalau macam untuk mikroorganisma ke, dia berlaku sebab dia nak adapt pada persekitaran dia. Itu yang sebenarnya yang berlaku pada virus COVID-19 tu. Bila dia masuk kepada badan host, dia akan bermutasi mengikut keperluan dia. So sebab tu mutasi ni kalau ada dekat luar negara, dekat negara ni okey, dia berlaku mutasi seperti ni sebab dia punya virus tu nak menyesuaikan diri dengan keadaan tu. So itu untuk virus. Kalau macam untuk mutasi manusia, sebenarnya mutasi manusia kalau kita tengok tadi, kita punya kromosom ni dia lelaki dengan perempuan. Lelaki XY, perempuan XX. So sebenarnya mutasi ni berlaku bila ada berlakunya terlebih ataupun terkurang. So kalau mutasi ni dia ada dua jenis. Okey. Mutasi kromosom, mutasi gen. Mutasi kromosom ni lah yang tadi terlebih ke terkurang. Kalau mutasi gen ni sama ada dia lebih kepada macam ciri-ciri lah. Macam buta warna ke, ada sakit thalassemia ke. And then dia macam kalau mak ada thalassemia, ayah ada thalassemia, selalunya dia tak digalakkan untuk berkahwin lah sebab kemungkinan besar untuk anak dapat ada penyakit thalassemia tu tinggi. Kalau mak ada thalassemia, anak tak ada, ayah tak ada. So berkemungkinan yang ada thalassemia tu ada tapi tak teruk lah ataupun mungkin tak ada. Sebab dia yang membawa genetik thalassemia ni kalau salah seorang, berkemungkinan untuk ke anak dia boleh jadi sebagai pembawa sahaja. Tapi kalau thalassemia bergabung dapat anak yang dua-dua terima, anak tu akan jadi teruk lah. Dia ada sakit thalassemia ni lah. And then kita ada hemofilia dan albinisme. Kalau macam kromosom ni salah satu ni dia boleh mengakibatkan sindrom Down, sindrom Turner ataupun sindrom Klinefelter. So kita tengok kalau mutasi kromosom ni macam mana. Okey, mutasi kromosom ni berlaku apabila perubahan dalam bilangan struktur kromosom. So dia punya bilangannya tu tak sama. Tak sama macam yang normal. Okey, perubahan ni berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Macam tadi ada pembahagian sel kan. Okey, masa proses tu dia berlaku kecacatan. So ada yang tak lengkap lah, pembahagiannya tu tak sempurna. Okey. So kalau macam contoh kat sini, sindrom Down. Cikgu tak besarkan. Okey, cikgu besarkan contoh kat sini, sindrom Down. Kalau sindrom Down, dia ada terlebih kromosom pada pasangan ke-21. Ingat, untuk genetik, seks, dia adalah meiosis. Meiosis tadi, kan dia berpasang-pasangan. So, bila berpasang-pasangan, tiba-tiba dekat yang kromosom ke-21 ni, dia terlebih. So, dia terlebih. So, pengidap sindrom Down, dia ada 47 kromosom. Kalau yang normal pasangan dia ada 46 saja. So dia terlebih. So individu yang ada sindrom Down ini mempunyai ciri-ciri seperti contoh macam fizikal, kecacatan fizikal dan juga mental, leher mungkin pendek sikit, mata sepet dan badannya lebih rendah. Ataupun kadang-kadang kita nampak yang ada sindrom Down, muka dia agak flat. Okey, so contohnya macam ni lah. So ini adalah kromosom tadi, kita ada 20. Total semua ada 46. Okey. Tapi
dekat kromosom yang ni 21 ni 46, 44, 46. Betul lah 46. Okey. So pada kromosom yang ke-21 ni dia terlebih. So bila terlebih dia jadi pembahagian tak cantik lah. Okey. So kreatif seorang lelaki yang mengidap sindrom Down. Okey. Kalau lelaki hujung dia mesti sekejap. Kalau lelaki hujung dia mesti XY. Last kali ni XY. Okey, kalau perempuan dia XX lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada sindrom Turner ataupun XO. So sindrom Turner ni mempunyai bilangan kromosom seks berbanding dengan dia punya kromosom dia kurang. Tadi terlebih, yang ini kurang. Ni kalau soalan dia boleh masuk soalan kertas 1 lah. Mungkin dia boleh masuk kertas 1 soalan direct questions. Okey. Kalau macam sindrom Turner, kenapa? Kalau sindrom Down, kenapa? Contoh kalau macam ini, keseluruhan kromosom hanya 45. Kalau yang normal, dia ada 46. Kalau yang ini, dia ada hanya 45 kromosom. 44 tambah dengan last kali XO. Okey, individu yang mengidap sindrom Turner ialah perempuan. X Okey, dia perempuan yang kehilangan satu kromosom X. Kalau perempuan, kromosom yang last kali tu dia XX. Tapi yang ini XO, kosong. Dia kehilangan satu kromosom. So tak cukup. So biasanya kalau pengidap sindrom Turner ni, dia tidak mengalami pengembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan. Dalam arti kata lain, dia mandul. Okey. So nampak tak yang last kali ni, kreatif seorang perempuan yang mengidap sindrom Turner, hujung sekali ni dia tak ada. Sepatutnya yang hujung ni XX tapi X sahaja. So XO tu maksudnya satu X, satu kosong lah. Tak ada. Okey, so ini sindrom Turner. And then sindrom Klinefelter. Okey, XXY. Okey. So yang ini dia terlebih. Okey. Individu yang mengidap sindrom Klinefelter mempunyai lebih bilangan kromosom seks berbanding individu normal. Yang ini dia terlebih. Okey, terlebih. Okey. So jumlah keseluruhan dia ada 47 tambah XXY. 44 tambah yang hujung tu XXY. So individu dengan sindrom Klinefelter ialah seorang lelaki dengan mempunyai ciri-ciri perempuan seperti mempunyai payudara dan testis kecil serta mandul juga. So ini penyakit genetik Tapi cikgu tak tahulah pula kalau ada yang memang lembut-lembut ke yang memang lelaki macam nak jadi perempuan tu, ini bukan masalah pasal sindrom ni tau. Bukan masalah ni tau. Yang ini memang dia semula jadi. Memang tak boleh nak elak. Okey, kalau yang jadian tu, itu cikgu tak boleh nak cakap apalah. Itu memang jadian lah. Mental. Apa dia? Masalah mental. Okey. So kat sini yang last kali tu dia ada XXY. Tapi kesian jugalah. Kalau orang ni memang betul dia ada sakit ni, kadang-kadang orang salah faham dengan dia. Orang ingat dia memang nak jadi macam perempuan. Tapi sebenarnya dia ada ciri-ciri tu. Dia ada XX ni. Tapi dia ada Y juga. Macam mana? Mutasi gen. Okey, cikgu rasa macam sekarang pun dah 10.30 dah pun. Ni buta warna. Ada yang buta warna ke? Mempunyai gen mutasi resesif yang pada kromosom X. Cikgu rasa itulah. Banyak sangat ni. Cikgu rasa satu hari, satu kelas memang takkan habis. Memang sangat banyak. Wow. Panjang sebenarnya bab ni. Kalau macam ada setengah bab, cikgu rasa sekali ajar habis. Tapi yang ini tak ada. Banyak sangat ni. Dia sekali dengan variasi selenjar tak selenjarnya. Lepas tu ni variasi. Banyak. Okey. So, kita dah 10.30. Sebelum kita habis, cikgu rasa better kita just revise. Cuba try jawab beberapa soalan lah. Lepas tu kita habislah. Okey, tapi kita pilihlah soalan mana yang bersesuaian. Sebelum tu, siapa tadi yang masuk tadi? Cikgu tak tanda lagi attendance. Siapa tadi? Ajudah je.
Siapa? Hajidah. Hajidah. Nombor berapa Nampak nama awak? Kelas 5A. Yang tadi dia keluar tu yang cikgu cakap. Tak sempat tanda nama dia. Oh ya ke? Mana? Nampak tak nama dia? Sebab kat sini dia tak ada. Masa macam nampak tadi. Nyam 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 nyam. Mana nama ni? Boleh tulis tak nama dekat chat? Tulis kat nama dia dekat chat. Cikgu tak dapat carilah. At least nanti ada record dekat chat. Cikgu takut tak terletak nama. Okay. Tolong tuliskan nama. Ada lagi ke yang cikgu tak tanda attendance? Okay. So, nanti tulis je nama dia kat chat. Oh, okay. Nur Hajidah. Mana Nur? Nur. Oh, Nur. Aha. Jumpa pun. Okay. So, kita tengok soalan lah. Sekejap cikgu share screen. Handset. Ni. Okay, kita tengok soalan. Lepas tu kita habis. You can rest. Tomorrow hari Jumaat. Lepas tu hari Sabtu. Okay, start share balik. Okay. Tak ada. Okay. Korang pilih tau. Pilih yang mana satu nak buat. Yang mana satu nak buat. Kejap Okay. Search. Science. Hari ni kita belajar pasal genetik kan? Okay. So, genetik, mitosis, meiosis. Pembahagian sel, genetik. Banyak ni genetik. Mutasi dan variasi. Genetik 1. Pembahagian sel dan pewarisan. You all nak buat yang mana Kita pilih soalan je lah Mana yang rasa tak boleh jawab, kita skip. Okay, kita tengok yang ni dulu lah. Alah, bahasa Inggeris ke? Cikgu nak bahasa Melayu. Tak apa, kita cari yang bahasa Melayu. Bahasa Inggeris juga ke? Inilah, kita buat yang ini. Cikgu Nur Khalila. Okay. Soalan ini berkaitan dengan meiosis. Dan cikgu nak awak tulis jawapan dekat bahagian chat Cikgu nak tengok. Okey, soalan yang pertama. Ada 15 soalan ni. Habis 15 soalan kita habis. Okey. Soalan yang pertama. Pernyataan manakah betul mengenai proses meiosis? Meiosis. Ingat tadi meiosis yang mana? Meiosis yang second. First mitosis. Jawapan. Help me. Yang mana satu? Mana cik? Okay. Okay. Yang mana satu ni? Okay, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Alia jawab A, Nurin jawab A, Yasmin jawab A. Okay, B. Cikgu dah jumpa dah yang jawab betul ni. Kod. Okay, B. Ada yang jawab A, B. Kod. Okay, tak apa. Kod pun tak apa. Tapi sekarang kod tak ada masalah dengan cikgu. Tapi nanti waktu periksa, cikgu harap kod tu hilang supaya awak lebih yakin. Okay. So, dekat sini, cikgu akan pilih yang jawab B. Betul ke tidak ni? Okay, confirm. Yes, siapa yang jawab B tadi? 1 bintang. Kumpul bintang anda. Tengok siapa yang dapat bintang paling banyak ni.
Ini yang jawab betul ni Fatin dengan Nordiana. Okey. Nukleus membahagi 2 kali. Ingat meiosis tadi ni yang untuk sel seks tadi yang boleh belah sampai 4. Dia berlaku pada sel seks lelaki dan juga perempuan. Kalau yang sel soma ni mitosis. Okey. Sel induk dihasilkan 2 sel anak. Yang ni 2. Kalau meiosis 4. Next. Ini betul salah aja ni. Okey, pilih betul ke salah. Mutasi ialah perubahan spontan dan rawat berlaku pada genetik dan kromosom yang menyebabkan ciri-ciri pada anak yang mewarisi genetik terubah suai tersebut. Betul ke salah? Berkaitan dengan mutasi. Cepat-cepat kita nak habis ni. Kangku sebelah kita habis sekarang. Tak apa, kita relax-relax je. Awak nak jawab soalan ni sambil baring pun tak ada masalah. Salah. Okey, Yasmin dah jawab dah salah. Yang lain? Salah juga. Okey. Ramai jawab salah. Okey, cikgu tekan je lah salah. Betul lah. Mutasi ni dia berlaku secara spontan dan juga rawak. Okey. Semua menyebabkan perubahan ciri-ciri pada anak yang mewarisi bahan genetik yang terubah suai. Sebab itulah berlaku perubahan bila ada mutasi. Next. Yang ini ada 3 jawapan yang betul tau. Antara berikut manakah merupakan contoh mutasi? Yang manakah contoh mutasi? Tadi ada dalam, cikgu ada tunjuk sikit je lah. Contoh mutasi gen. Buta warna. Okey, lagi? Thalassemia. Okey, lagi satu. Ada kat sini tadi? Hemofilia. Okey, confirm. Yes, betul. Tahniah. Next. Okey. So, yang ini mutasi. Okey, mutasi kromosom. Mutasi kromosom tadi ada 3. Satu mutasi yang sindrom Down. Dia terlebih pada yang ke-21. Kemudian kita ada yang terlebih terkurang. So, kat sini. Sindrom Down. Cikgu dah sebut tadi sindrom Down. Sindrom Turner dengan sindrom Klinefelter. Okey. So, yang ini, sindrom Klinefelter yang mana satu? First. Okey. Sebab ini yang last kali kan? Okey, kemudian sindrom Turner. Sindrom Turner tadi yang tak cukup kan? Yang tak cukup yang mana? Okey, yang last. Okey, good. Sindrom Down dia terlebih. Sindrom Turner yang tak cukup. Okey, next. Yang ini senang. Yang ini apa ni? Faktor yang menyebabkan mutasi dikenali sebagai mutagen kan? Yes, mutagen. Okey, yang ini pula. Faktor yang menyebabkan mutasi. Ini tak ada, cikgu tak ada cakap tapi tak apalah. Cuba jawab. Apakah faktor yang boleh menyebabkan mutasi bagi seseorang lah? Alkohol, karsinogen, sinar X, dadah, sinar atau ungu. Sinar X ada 3 jawapan. So, cikgu tanda sinar X dahulu. Okey, lagi? Sinar ultra ungu. Lagi satu. Karsinogen. Okey, ada yang jawab karsinogen. Okey, cikgu tekanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yes. Semua betul. Tahniah. Okey, next. Yang ini tadi cikgu tak ada terang ni. Pasal penyakit ni. Hemofilia. So, yang ini macam mana ni?
Kalau albino, thalassemia. Kalau thalassemia dia berkaitan dengan darah. Kau tak salah cikgu. Kalau albino ni pasal pigmen. Sebab albino ni yang menyebabkan orang putih. Dia punya putih, semua putih. Termasuk rambut, bulu-bulu badan semua kalau putih. Tapi cikgu try lah. Ini melanin tidak dihasilkan, thalassemia. Thalassemia sel darah merah kecil dan kaya hemofilia, anemia sel sabit. Ini cikgu pun tak sure sebab cikgu tak ingat. Thalassemia nombor 3. Okey lagi? Siapa boleh bantu cikgu? Hemofilia dan anemia sel sabit. Anemia sel sabit ni ada tadi dalam slide tapi cikgu tak sempat tunjuk. You all rasa hemofilia yang mana? Darah sakit lambat beku ataupun bentuk sel darah merah abnormal yang menjejaskan. Daripada nama je dah tahu dah. Okey. Terbalik kot dengan thalassemia. Terbalik dengan thalassemia. Maksudnya Yasmin? Darah beku tu untuk hemo. Okey. Darah beku untuk ini, thalassemia. Thalassemia darah merah. Ini. Sabit untuk darah merah. Okey, kita tengok. Yes. Tahniah. Betul semua. Okey, so thalassemia ni sel darah merah dia kecil dan jangka hayat dia singkat. Yes, betul. So bila thalassemia ni sel darah putih dia menguasai sebenarnya sebab tu dia punya sel darah sentiasa tak cukup. Okey, kalau macam hemofilia ni pula, kalau setengah orang yang ada penyakit hemofilia ni, kalau dia memang lambat gila nak baik. Okey, cikgu next itu pula. Next handphone. Okey. Dengan penyakit. Ya ini nak kesan sakit ni. Ada 2. Bagaimana kita nak mengesan penyakit gangguan genetik yang ada tu kita sempat nak tunjuk tadi. Agak-agak yang mana? Kaedah kreatif. Okey. Lagi satu. Hikmah mampu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amino. Alhamdulillah Yasmin. Lambat cikgu tak perasan. Okey. Amniocentesis. Yes, betul. Amniocentesis. Okey. Next. Faktor yang menyebabkan mutasi. Cepat-cepat kita dah nak habis dah ni. Sikit lagi. Okey, faktor yang menyebabkan mutasi. Terdedah kepada sinar radioaktif. Okey, D. Okey, good. Betul. Ini yang pasal lidah tadi. Okey. Ya ini selenjar tak selenjar. Okey, so variasi tak selenjar, variasi selenjar. So yang ini mana variasi tak selenjar? So variasi tak selenjar. Kumpulan darah, warna kulit, jenis rambut. Ada 3 jawapan betul kat sini. Selenjar. Variasi selenjar tak selenjar. Warna kulit. Okey, warna kulit. Lagi? Jenis rambut. Okey. Darah. Kumpulan darah. Okey, cukup 3 Bismillahirrahmanirrahim. Yasmin dengan Nurin. Jenis cap jari. Warna kulit tak. Sebab macam selenjar tak selenjar ni. Dia ada kaitan dengan kalau macam variasi selenjar, darah. Kumpulan darah betul? So variasi tak selenjar ni adalah variasi yang menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas. So macam kalau untuk
apa? Variasi mana ni? Okey. Variasi tak selenjar dia berbentuk diskrit. Kita boleh dia tak tentu. Ada orang yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau macam untuk apa? Kalau untuk yang tak selenjar ni maksudnya tak semua orang boleh. Kalau macam yang selenjar ni, kalau berkaitan dengan warna kulit contoh warna kulit kebanyakan Asia warna dia warna sawo matang. So yang kebanyakan orang untuk setengah tempat semua dia sama. Okey, next. Nak habis dah ni, 5 soalan lagi. Apa ni? Maklumat genetik menunjukkan ciri-ciri sejenis penyakit genetik disebabkan ulah mutasi gen tidak dapat membezakan warna merah. Yang ini senang. Ini senang. Buta warna. Okey. Confirm. Ingat orang yang buta warna dia tak boleh bezakan merah dengan hijau sebab tu dia tak boleh ambil lesen kereta. Sebab lesen kereta merah dengan hijau dia nampak sama je. Okay, next 12. Nak habis dah. Nak habis dah. Okay. Mempunyai kromosom XXXY. Ini yang last tadi. Kita ada 3. Mempunyai testis yang kecil, mandul. Gland, okay. Klinefelter. Okay, yes, betul. Okay, Klinefelter. Okay, ini sindrom Down. Okay, ciri-ciri kanak-kanak sindrom Down. Okay, ini pun senang juga. Yang mana satu? Okay, good. Fatin Adila, Nurdiana, Nurin Batisha, Yasmin, Anis, semua jawab D. Okay, yes. Good, betul. Tahniah. Okay, dua lagi. Variasi manakah yang disebabkan oleh faktor persekitaran? Okay. So, faktor persekitaran. Yang ini pun senang juga. C. Ini memang sangat-sangat dipengaruhi faktor persekitaran ni. Sama macam cikgu. Sekarang ni. PKP. Yes, betul. Last kali. Finally. Kepentingan variasi kepada spesies tertentu. Kenapa perlukan variasi? Okay, last. Mengurangkan kemandirian. Meningkatkan kepelbagaian, menggunakan kemampuan menyusun. Okey, ini macam senang je ni. Okey, yang ni pun jawab. Ni pun jawab C juga ke? Nurin biasa jawab D, Yasmin jawab C. Mengurangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada perubahan alta. Kepentingan variasi kepada spesies tertentu. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Cikgu nak pilih yang mana ni? Meningkatkan kepelbagaian ataupun mengurangkan kemampuan. Kot. Cikgu tengah berbelah bahagi ni. Nak jawab C ke nak jawab D ni? Cikgu tekan C lah Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Nama pun variasi. So, variasi kepentingannya akan mewujudkan kepelbagaian. Okay. So, next ni habis. Okay, settle kita punya kelas hari ni. Okay. Alhamdulillah, cikgu rasa penyertaan untuk kelas malam lagi baik lah. Sekejap, cikgu stop share. Cikgu rasa sampai sini dahulu kita punya kelas. InsyaAllah kita akan bersambung lagi kelas pada minggu hadapan. Dan kalau anda semua bersetuju, tak ada masalah. Kalau rasa lagi okey kelas pada waktu malam, cikgu rasa cikgu akan kekalkan kelas pada waktu malam lah. Pada pukul 9.30. Dia mungkin agak lewat sikit tapi cikgu rasa agak relax sikit lah. Kalau tak ada apa-apa program dekat sekolah, mungkin kita boleh start awal. Tapi kalau ada program macam ni, kita akan start pukul 9.30 lah. Okay. So, sampai sini saja. Kita jumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Dan awak semua bolehlah berehat. Take your time. Bolehlah relax-relax. Nak tengok YouTube ke, nak tengok TikTok ke sekejap sebelum tidur. Tak ada masalah. Ke ada banyak kerja sekolah lagi?
You all nak adap SPM ni. Sekolah tak tahu bila nak mula masuk ni. Bertabahlah wahai anda semua. Ini adalah dugaan yang mematangkan kita. Banyak kerja sekolah. Nak buat macam mana. So this is your time. Enjoy your life. Mana yang mampu buat setakat mana yang termampu. Do your best for your life lah. Do your best for yourself. Kita buat yang terbaik untuk diri kita, bukan untuk diri orang lain. Kalau yang pandai kita, yang bagus kita. Dia terpulang kepada usaha individu tersebut. Okey, sampai sini sahaja. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Cikgu Diana. Okey, bye. Assalamualaikum. Cikgu. Bye. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye.